Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.30 pagi. Hari ini hari Jumaat 5 Jun 2020. Dan kita masih lagi berada dalam fasa cuti Aidilfitri. Dan hari ini kita nak membincangkan latihan yang terakhir dalam buku modul SPM A+ Chemistry terbitan Ilmu Bakti, bahagian review. Okay, bahagian review. So maksudnya kalau macam bila kita dah habis bahagian review ni, maksudnya term chemistry ni saya anggap kamu dah mahir dan kita boleh buat latihan pengukuhan yang lebih lanjut lagi nanti bila kita dah berada di sekolah yang akan bermula tak lama lagi sebab kita dah ada SOP dah keluar semua, insyaAllah. So nanti ada beberapa perubahan yang akan berlaku, nanti kamu alert dengan perubahan tersebut. Okay, so kita boleh mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, diagram 1 shows a hot and cold pack that be used to treat sports injury. It consists of substance X and substance Y, which can react to produce instant coldness and hotness. Okay. So which pack is more suitable to reduce swelling muscle of athletes during injury, and what is name of substance X and Y? Okay. So kita tengok dia ada hot pack dengan cold pack, tapi kamu kena tengok bahan dia tu sama ada dia exothermic atau endothermic. Okay, untuk pengulangan sahaja, endothermic adalah chemical reaction that release or absorb heat. Kalau endothermic, release ke ataupun absorb heat? Endo. Okay, very good. Kalau dia absorb heat, macam mana dengan temperature surrounding? Temperature surrounding dia decreases. Very good. So kalau decreases, dia cold pack ke ataupun hot pack? Okay, very good. Dia akan jadi cold pack kan? Okay, so kamu kena fikir macam tu So kamu kena fikir dia exo ke endo. Kalau endo dia akan jadi cold pack. Kalau exo dia akan jadi hot pack. Okay. So kalau saya ingat kalau ada kaitan dengan ammonium salts, dia dissolve in water, dia akan jadi endothermic. Itu saya nak ingat. Ataupun kalau potassium hydroxide solid solid potassium hydroxide, kalau dia dissolve in water, dia akan jadi hot pack. So kat sini tak ada potassium, dia hanya aluminium saja. So jawapan dia adalah kanak-kanak. Okay, jawapan dia adalah C Okay, very good. So macam tu je. Okay, next. Number 2, the reaction between sodium hydrogen carbonate. Ini adalah sodium bicarbonate sodium hydrogen carbonate ni. Okay, bicarbonate. Okay, so lepas tu hydrochloric acid is an endothermic reaction. Which statement is correct about the reaction? Okay, kalau endo, dia mesti jadi cooler. So A salah lah. The container used become hot. Temperature thermometer reading increases, salah. Lepas tu the energy content of reactants is higher than product. Okay. Last kali, the heat absorbed to break the bonds is higher than the heat released to form the new bonds. Okay, apa jawapan dia? Okay, yang C tu kenapa boleh salah? Kamu jawab D kan? Kenapa C tu boleh salah? Okay, very good sebab dia kata kat sini, ayat dia adalah the energy content of reactants. So reactants sepatutnya jadi lower than products, ataupun the other way around, product lagi higher, betul. The energy content of product is higher sebab dia absorb kan. Bila absorb product lah lagi higher energy daripada products. So kat sini jawapan D yang betul.
Sebab the heat absorbed to break the bonds is higher than the heat released to form the new bonds. Very good. Okay, number 3. A group of students carry out 2 sets of experiment to study the heat of neutralization between nitric acid and different alkalis. Okay, so satu ammonia solution, satu lagi sodium hydroxide solution. So what are the difference? What is the difference between ammonia and sodium hydroxide? Siapa boleh beritahu saya? Satu ammonia, satu sodium hydroxide. Apa beza dia orang ni? Very good. Satu strong, satu weak alkali. Which one is which? Which one is which? Ammonia dengan sodium hydroxide. Okay, ammonia is weak alkali. Okay, very good. Sodium hydroxide is strong alkali. Okay. So, kalau weak alkali maksudnya dia ionize macam mana? Ammonia ni. Dia ionize. Very good. Dia ionize partially in water. Okay, to produce low concentration of hydroxide ion. Okay. Kalau sodium hydroxide, okay, kalau saya suka tulis biar kamu ingat. Sekejap, saya keluarkan dulu words. Dia tengah keluar dengan loading. Sabar. Okay. So kita tengok sini. Okay. So ammonia, okay, dia ionizes partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. Ini kamu kena biasakan ayat ni. Ayat ni adalah ayat yang tepat untuk essay ataupun structure. So kalau sodium hydroxide pula, okay, dia terbaliklah, dia jadi ionizes apa? Dia ionizes apa? Okay, very good. Dia completely in water to produce apa? To produce high concentration of OH ion. Okay. So dekat sini kamu kena beritahu ionized partially dengan dia produce low concentration of OH ion. Okay, yang ni pula ionized completely in water. Okay. Lepas tu to produce high concentration of FH minus ions. Okay. So which statement is the best explain the difference in heat of neutralization? Okay, kat sini dia ionized partially. Okay. Lepas tu kenapa dia dapat kurang heat of neutralization daripada sodium hydroxide? Okay. So jawapan dia antara pilihan dia adalah ammonia solution is weak alkali. Ammonia ionizes partially in water. Ammonia molecules reabsorb some of the heat energy released to complete in its ionization in water. The heat absorbed to break the bonds is higher than the heat released. Mana yang the best answer? Semua ni betul Semua ni betul. Tapi mana yang menerangkan? Okay, so jawapan dia adalah C. Sebab bila dia ionize partially, ada lagi molekul yang belum ionize. Okay, so heat yang release tu, dia absorb balik. Okay, dia akan absorb balik heat release. So sebab tu, dia punya heat of neutralization is less than heat neutralization of sodium hydroxide solution. So, sebab dia reabsorb semula. Sebab dia ada molecules yang belum ionized. Okay, very good. Next, number 4. Which of the following are assumptions that used in calculation of the heat reaction?
Assumption. Kita assume. Masa kita buat eksperimen tu, apa yang kita assume? Okay. Number 1, small amount of heat energy is absorbed by apparatus. Number 2, density of aqueous solution is 1 gram per cm cube. Number 3, heat energy lost to surrounding. Number 4, specific heat capacity of solution is the same as specific heat capacity of water. So, mana yang kita assume masa kita buat eksperimen? Okay. So, jawapan dia adalah nombor 2 dan nombor 4. Sebab yang ini adalah keadaan sebenar. Nombor 1 dan nombor 3 ni adalah keadaan sebenar. Yang sebenarnya heat energy ni ada sikit absorbed by apparatus dan ada yang lost to surrounding. Kalau nak bagi assumption dia adalah no heat is absorbed by apparatus dan there is no heat loss. Kalau nak assumption. Okay. So kat sini yang assumption kita adalah 2 dan 4. Kita assume semua aqueous sama dengan macam water. Okay. So dia punya density dengan specific heat capacity dia sama dengan water. Okay, very good. Number 5. Diagram 2 shows the energy profile diagram of photosynthesis. Okay, so kita tengok sini. Siapa boleh beritahu ni endo ke exothermic reaction? Photosynthesis ni endo ke exothermic reaction? Okay, very good. Dia endothermic sebab dia naik tangga. So ini reactant, produk. So reactant dia kurang daripada produk. Okay, so dia endo. So ditanya, mana yang heat of reaction? Okay. So heat of reaction mestilah beza antara reactant dengan produk. So mana yang menunjukkan perbezaan reactant dengan produk? A, B, C, D. Okay, very good. Jawapan dia adalah D. Okay. Saya boleh keluar lagi satu soalan. Mana adalah heat of activation? Activation energy. Antara A dan B, C, D. Mana activation energy? Semua salah. Jawapan dia adalah A. Kamu kena tengok antara reactant dengan the highest speed. Dia bukannya dengan produk. Dia kena reactant. Sebab reactant tu akan react. Dia kena lebih daripada activation energy. Kan saya kata pasal air. Kalau kamu anggap dia macam air. Kalau lebih baru dia akan pergi jadi produk. So mestilah lebih. Dia antara reactant dengan the highest energy. Okay. So A adalah activation energy. Okay, next. Number 6. Heat of displacement of copper by zinc from copper to sulfate is negative 210 kJ per mole. Which energy profile diagram represents the reaction? So dia kata dia punya heat of displacement yang ni. Kalau tengok negative 210 kJ per mole, yang ni endo ke exo? Okay, very good. Kamu tahu exo sebab apa? Okay, very good. Sebab dah ada tanda negatif. Very good. Okay. So, kalau exo, dia naik tangga ke turun tangga? Exo. Naik tangga ke turun tangga? Okay, turun tangga. So, jawapan dia mestilah antara A dengan B. A, ni turun tangga kan? A dengan B. Okay. So, mana yang betul? Yang ni dia antara bawah ni sampai ke atas ni. Okay. Yang ni daripada puncak sampai ke produk. Okay, very good. So, jawapan dia adalah B. Dia mesti beza antara reactant dengan produk. Dia punya delta A. Okay, very good. Kita boleh proceed. A thermochemical equation for the displacement of iron by magnesium is shown as below.
Magnesium plus iron 2 plus produce magnesium 2 plus plus Fe, delta H negative 200 kJ per mole. What is the increase in temperature of the solution if excess magnesium is dissolved in 50 cm3 of 0.2 mole per dm cube iron 2 sulfate solution? Tapi kat sini kamu tengok dia pakai 4.0 kan? Kamu kena pakai dia tak kata 4.2, kamu ikut dia punya C dia kat sini. Okey, kamu dah buat, dah kira, kamu dapat berapa? Apa kaedah dia ni? Macam mana nak pakai ni? Okey, kamu dapat D. Okey, so kita tulis balik maklumat yang dia bagi. Dia bagi 50 cm3 0.2 mol per dm cube iron 2 sulfate solution. Okey. Lepas tu dia kata excess magnesium. So magnesium tak payah pakai math lah. So kita cari dulu H sama dengan MC theta. So M dia adalah 50 sebab 50 cm. C dia 4 kali dengan theta. Theta tak tahu kan? Okay, theta. Temperature lah. Okay, so tak tahu. Lepas tu dia bagi heat capacity dia delta H. So delta H, okay, saya malah tulis delta H sama dengan negatif 200 kJ per mole. Kan? Okay. So delta H juga sama dengan H bahagi dengan mol kan? Okay, so sama dengan okay, so dia sama dengan negatif 200 sama dengan H tak tahu. H dia adalah, kamu kena cari mol dulu lah. Sebab kita tak cari mol lagi. Mol macam mana nak cari? Hello Kak Kanak. Mol sama dengan? Kita pakai konsep apa? MV over 1000. Very good. MV over 1000. Okay, so kalau MV over 1000, 50 kali dengan 0.2 divide by 1000. So dapat 0.01. So sini dapat 0.01 mol. Okay, so kita belajar sini. Ni sama dengan negatif 200 sama dengan H bahagi dengan 0.01 mol. Okay. So H sama dengan 200 kali dengan 0.01 sama dengan 2. Okay. So kita ambil balik ni. Kan? So 2 lah sama dengan ni. 2 lah. 2 sama dengan 50 kali 4 darabkan temperature. So temperature adalah 2 bahagi 50 bahagi 4 kan? Betul tak? Salah kan saya? Betul saya salah? Oh, sebab ni adalah kilojoule. So kena beribu-ribu lah kan? Ini kilojoule ni adalah 2000 lah kan? So kamu kena alert benda tu. Ini kilojoule. H yang ini dalam joule. Ni unit dia. Joule. Okay. So kalau ni adalah kilojoule. So kena tukar dia jadi joule. Okay. So temperature dia adalah, ataupun theta dia adalah 2000 bahagi dengan 200. So jadi 10 degree Celsius. Okay. Itu cara dia. So betul lah, semua dapat D. Okay, siapa yang tak faham nanti tengok balik ulang balik, tengok balik. Okay, nombor 8. In an experiment, 2 gram of magnesium powder is added to 50 cm3 of 0.2
mole per dm cube zinc sulfate solution. Okay, the temperature of the mixture increases by 12 degrees Celsius. What is the heat of displacement in the experiment? So, dekat sini dia tak beritahu mana satu excess kan? So, kamu kena kira mole untuk dua-dua. Kamu tak boleh assume kita pakai mole untuk zinc sulfate saja. Kamu kena kira juga dua-dua. Dan kira dua-dua mole, kita pilih yang mana? Yang sikit ke yang banyak? Kita akan pilih yang sikit sebab dia yang akan stop the reaction. Okay. Tapi sebelum kita mulakan, kita kena start dengan equation. So, dia adalah antara magnesium dengan zinc sulfate. Okay. So, dia adalah MgSO4 plus Zn2 plus. Okay. So, dia bagi magnesiumnya mass. Okay. Adalah 2 gram. So, nak cari mole of magnesium adalah 2 gram bahagi dengan 24. Okay. So, dapat, kita akan kata 2 per 24, 0.0833. 0.0833 mol. Okay. Lagi satu, kamu kena cari mole of zinc sulfate. Okay. So, pakai MV over 1000. M dia adalah 0.2. V dia 50. Bagi 1000. So, sini 50 kali 0.2 bagi 1000. So, dapat sama macam tadi, 0.01 mol. Mana banyak? Mana yang kita ambil? Sorry. Kita ambil yang 0.01 ke 0.0833? Okay. So, kita ambil yang sikit. Kita ambil 0.01. So, yang ni dia akan jadi excess lah sebenarnya. Ni excess. So, kita ambil yang 0.01. Lepas tu, kita nak kira specific heat of displacement. So, kamu kena cari H dulu. So, H adalah MC theta. So, 50 kali dengan 4.2. Kat sini dia bagi 4.2 kali dengan dia punya perubahan dia 12 degree Celsius. So, tekan kalkulator. 50 kali 4.2 kali 12. So, 2520 joule. So, kalau joule sama dengan 2.520 kilojoule. Okay. Lepas tu, mole dah cari. So, kita cari delta H. Okay. So, delta H sama dengan 2. Okay, sekarang ni dia kata mixture is increased. So, dia punya simbol dia apa? Simbol dia positif ke negatif? Okay, very good. Dia negatif sebab dia increase temperature. So, 2.52 divided by 0.01. So, dapat. Okay, buat 2 ke depan. So, dapat negatif 252 kilojoule per mole. Okay. So, dapatlah. Inilah jawapan dia. So, negatif 252 kilojoule per mole. So, jawapan dia kat sini adalah C. Alisha, kenapa kita kira dua-dua? Sebab dia dah bagi dua-dua. Dia bagi 2 gram of magnesium powder dengan 50 darab 10 0.2 mol per dm cube. Lepas tu dia dah bagi juga RMM di sini. So, kita kena kira dua-dua sebab kita kena pilih mana satu excess, mana satu yang limiting. Yeah. So, kita akan pilih yang limiting reagent. Okay. Kita akan pilih yang sikit. Yang sikit tu akan menyebabkan eksperimen tu habis. Cepat. Dia akan limitkan reaction tu. So, kita kira dua-dua sebab kita nak determine mana satu excess dengan mana satu limiting. Dan kita akan choose yang limiting. Okay, good question. Okay, next.
Diagram 3 shows the energy level diagram of combustion of methanol CH3OH. Okay, tengok ni methanol. Kita combustion Combustion maksudnya kita bakar dia. Okay, ni dia punya energy level diagram. Dia turun tangga. So, dia adalah exo. Okay. So, sekarang ni what is the mass of methanol needed to rise the temperature of 200 cm3 of water by 30.5 degree Celsius. Okay. So, tadi kita nak cari temperature. Sekarang nak cari mass of methanol. Okay, mass of methanol datang daripada mole So, kita akan buat satu-satu. So, clue dia, kita buat dulu dia punya equation. So, equation dia. Okay. So, equation dia adalah CH3. Ini methanol kan? CH3, Ctrl A besar sikit. CH3OH plus 3/2 O2 produce CO2 plus 2H2O. Okay, ni punya equation. Lepas tu mole dia daripada mole kena cari daripada ethanol Sebab ni adalah combustion of ethanol. So mole dia tak tahu sebab kita tak ada mass dia. Okay. Lepas tu kita dapat dia punya heat dulu. Heat dia adalah sebab dia punya mass of volume of water adalah 200 cm3. So mass dekat sini 200 lah. 200 kali dengan 4.2 kali dengan 30.5 degree Celsius. Ini dia punya data H. So dapat, tekan calculator, 200 times 4.2 times 30.5. Okay, dapat 25620 joule So kalau joule tukar jadi kilojoule, 35.62 kilojoule. Mole tak tahu tapi kita tahu delta H. Okay, so delta H sama dengan negatif 728 kilojoule per mole. So kita boleh tahulah mole dia. So kita tahu delta H sama dengan H over mole. Okay, so kita cari mole dia. So mole sama dengan H over delta H Betul tak? Ni atas turun bawah kan? So H over delta H 35.62 divide by negative 728. So tekan calculator, 2562 divide to 728. So dapat 0.303519 mole. Okay, so macam mana daripada mole ni nak cari mass? Kita tahu mole ethanol dah dapat adalah 0.03519 mole. Macam mana nak cari mass? Okay, so kita belajar mole sama dengan mass over molar mass. So kita nak cari mass sama dengan mole times molar mass. So kamu kena tahu molar mass dulu lah. So mole sini adalah 0.03519 times dengan molar mass dia 1C, so 12 tambah dengan 1O, 16 tambah dengan 4H So 12. So ni bahagi dengan ni 20, 32 Betul tak 32? Bagi dengan 32 ke? Darab dengan 32? Darab dengan 32. So dapat 1.12615 gram. Okay. So kita tengok ni.
1.13, 1.123. Okay. So, kita tengok apa jawapan dia. Okay, so kita pilih antara A, B, C, D. Kita akan pilih jawapan dia adalah A. Okay. Jawapan dia A. Okay, very good. Okay, next. Heat of combustion of butan 1O is higher than propan 1O. Siapa boleh beritahu butan 1O ada berapa C? Butan 1O ada berapa C? 4. Propan 1O? 3. Very good Butan 1O ada 4 C. Propan 1O ada 3. Okay. Which statement is best to explain the difference in the heat of combustion? Kenapa dia ada berbeza? Dia kata sini butan 1O higher heat of combustion dia daripada propan 1O. A. Some heat is lost to surrounding. B. Molecule size of butan 1O is greater than propan 1O. C. Butan 1O generates greater number of moles of carbon dioxide gas. D. The number of propan 1O molecules does not burn completely is greater than butan 1O. So, mana jawapan yang lebih tepat? Okay, very good Jawapan dia adalah C Sebab apa? Sebab dia lebih banyak karbon. Bila dia lebih banyak karbon, okay, kamu jawapan yang lebih tepat kalau dalam esei saya suka kamu jawab macam ni. The number of carbon per molecule in butan 1O is higher than in propan 1O. So, bila number of carbon per molecule, mesti ada perkataan per molecule Bila ada number of carbon per molecule is higher, so dia produce more number of mole of carbon dioxide gas. Okay. So, jawapan C yang lebih tepat Okay. Next. Kita masuk paper 2. Okay, very good. Kita dah masuk paper 2. Okay, kita tengok equation dia punya eksperimen ni. So, eksperimen ni dia pakai, ini adalah heat apa ni? Ini adalah reaction saja Dia tak kata heat of apa lah sini. Sodium hydroxide, magnesium nitrate. Sodium carbonate, magnesium nitrate. Okay. So, dia ada, ini adalah heat of precipitate heat of precipitation dia nak precipitate kan, dia magnesium carbonate. Okay, betul lah. Okay, so kat sini dia punya reactant dia adalah sodium carbonate dengan magnesium nitrate. Saya biasakan diri, saya akan buat dulu equation apa-apa pun tanpa tengok soalan, saya terus buat equation dulu. So, sodium carbonate plus magnesium nitrate. Ini kemahiran ni memang kamu kena tingkatkan untuk buat chemical equation. Daripada nama, kena tahu dia punya formula, kena tahu chemical equation. So, produce NaNO3 plus MgCO3. Okay, so yang ni ada 2. Kena biasakan diri buat chemical equation So, kat sini ni soluble, ini soluble, ini soluble, ini insoluble. Okay. So, ni kita panggil dia precipitation. Sebab dihasilkan insoluble salts ni Okay. So, bila dia campurkan, kat sini dia kata 25 0.1/0. Dan ini pun sama 25 1/0. Itu punya data dia tu. Dan kita tengok dapati dia punya lowest temperature Okay, lowest temperature dia adalah 25. So, maksudnya dia adalah exo ke endothermic? Daripada 28 jadi 25. Okay, very good. Dia adalah endothermic sebab dia decreasing in temperature. Okay. So, name the precipitate form. So, kita tengok sini.
kita dah buat equation tadi. So daripada equation ni kita dah boleh buat pilih lah. So antara empat-empat chemical substance ni, mana yang insoluble, mana yang precipitate dia? Precipitate dia adalah yang insoluble salt. Very good. So nama dia adalah magnesium carbonate. Ni jawapan dia. Kamu tak boleh pakai formula untuk jawapan ni. Jawapan ni mesti dalam bentuk nama ni. Okay. Next, what is the colour of precipitate form? Kamu kena tahu warna. Semua carbonate warna very good. Warna putih So ni adalah white colour. Very good. Semua carbonate warna putih kecuali beberapa garam Okay, next. Write the ionic equation of the reaction. Kalau saya tengok dia punya insoluble salt, terus saya buat. Senang saja. Senang sangat-sangat. Ambil dia magnesium carbonate tu. Okay, saya tak payah buat jalan kerja pun. Terus ambil ion dia. Ion dia adalah Mg2+. Dan CO3 2-. Okay, ini jawapan dia. Untuk ionic equation. Ionic equation for precipitation reaction. Precipitation reaction. Senang je. Kamu ambil yang insoluble salt. Lepas tu reaktan dia adalah ion yang membentuk insoluble salt tu. So kat sini ada Mg2+ dengan CO3 2-. Okay. So itu sahaja untuk ionic equation. Faham tak kaedah dia? Okay, kalau saya bagi contoh chemical equation yang lain saya bagi chemical equation lain. Contohnya sodium chloride plus dengan lead nitrate. Okay. Okay, produce lead chloride plus sodium nitrate. Okay. So, saya punya soalan, write the ionic equation for the reaction. Okay. So, macam mana nak buat? Okay. Very good Kita pilih dulu dalam produk ni, mana satu insoluble salt. So, yang dekat sini PbCl2 ya, insoluble salt. So, kita tulis PbCl2, hasil dia. Insoluble salt. Lepas tu, kita buat ion yang membentuk dia. Untuk reaktan dia. Okay, itulah cara untuk tackle soalan ionic equation khas untuk precipitation. Okay. Kalau untuk neutralization lain ini sahaja khas untuk precipitation reaction sahaja. Okay. So next. Okay, what is the type of reaction in terms of heat change? So, dia kata kat sini, dia turun suhu dia. So, dia dari segi heat change, apa reaction dia? Very good. Dia adalah endothermic reaction Dia endothermic reaction. Okay, soalan seterusnya, why? Give your reason. Okay, thermometer reading decreases. Okay. Okay, selain benda tu, kita boleh cakap the temperature decreases pun boleh. Okay. Boleh lah. Mana boleh Very good. Okay, so sekarang ni dia sebenarnya calculate the heat change. Heat change ni H saja bukan delta H. Sorry. Heat change to produce 1 mole. Kena jugalah jadi delta H. Sebab dia kata produce 1 mole. So delta H lah.
Okay, so heat change dia adalah, kita tengok, equation dia ni kan, ni equation dia. Ni saya padam dulu Ni saya padam. Okay, ni equation dia. Okay, ni adalah equation dia. Dia bagi tadi 50 cm cube. 50 cm cube 0.1 molar Betul tak? 1.0, 25 1.0. Sorry 25. Okay, sorry. Kita ambil equation ni. Okay. Okay, equation ni So sini 25 cm cube. Lepas tu dia 1.0 molar. Untuk magnesium nitrate pun 25 cm cube 1.0 molar. Okay. So H adalah MC theta. So M dia 25 tambah 25. Kenapa 25 tambah 25? Kenapa M dia? Okay, very good Kita pakai ni. Kita ambil ni. Total volume dia adalah total mass Okay, very good. Okay, tadi 25 kan. Jadi 3 darjah Celsius 3. Dia punya temperature dia. So 50 kali 4.2 kali dengan 3. So dapat 630 joule. Tapi berapa kilojoule? 0.63 kilojoule. Lepas tu nak cari mol. Kita pakai mol. Mol satu ni kita pakai mol ni. Kejap. Kita kena kira 2 mol Kita kena kira 2 mol. Kejap. Sebentar So mol untuk 2 adalah sama je kan? N MgNO3 sama je sebab dia pakai MV/1000. So dia adalah 25 kali 1 bahagi 1000. 25 bahagi 1000 0.025. Okey, sama dengan 0.025 mol. Okey. So kat sini mol dia 1 mol mg 1 mol ni produce 1 mol ni Okey. So dapat dia punya delta H delta H. Insert symbol delta H. Sama dengan 0.63. Okay, sorry. Dia positif ke negatif? Kat depan ni, positif ke negatif? Okay, positif sebab dia endothermic. Positif. So, 0.63 bahagi dengan 0.025. Okay, tekan calculator. .2. Okay, ini positif 25.2 kilojoule per mol. Okay. So, biasanya soalan ni melibatkan 3 markah 3 markah tu datang dari mana? Datang daripada mula-mula kamu kira delta H ni. Ni yang pertama. Okay. Lepas tu, kamu kira mol adalah markah yang kedua. Dan last kali dengan unit dan simbol yang betul adalah jawapan dia, 1 markah. So, 3 marks untuk soalan begini So, hati-hati bila buat pengiraan. Pastikan semua pengiraan ditulis Okay, draw energy level diagram. So, dia naik tangga ke turun tangga? Okay, very good. Dia naik tangga sebab dia endothermic. Lepas tu, dia punya energy level diagram dia, kamu boleh
tulis sama ada ionic equation ataupun full chemical equation. Dua-dua boleh, tak ada masalah. So jawapan dia adalah ni. Ni jawapan dia. Dia mesti labelkan. Pastikan kamu labelkan energy. Y-axis dia. Lepas tu dia naik tangga. Ni anak panah ke atas. Kedudukan delta H dia antara reaktan dengan produk. Okay, simbol dia kena betul. Dan atas reaktan mesti tulis dia punya reaktan. Dan dekat produk dia. So ini yang kamu boleh tulis. Yang ini pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena betul lah. Kena balance juga. Okay, itu jawapan dia. Based on the experiment, what is meant by heat of precipitation? So kena pakai bahan dalam eksperimen. So heat of precipitation is heat absorbed ke heat released? Okay, kat sini apa dia punya case dia? Heat absorbed ke heat released? Okay, sini heat absorbed. Heat absorbed. Okay. When kita pakai apa dia punya reactant dia? Apa dia punya, kita hasilkan apa? Precipitate. When 1 mole of, sini adalah kita pakai precipitate kan, magnesium carbonate. Okay. Is formed from its ion solution. Okay. Ataupun from ni boleh juga kamu cakap from sodium nitrate solution and magnesium nitrate solution. Boleh juga. Ni boleh juga digunakan. Ataupun kamu boleh ganti dengan from its ion solution. Okay. So, kalau dia kata soalan tadi based on experiment, kamu kena gunakan bahan-bahan yang digunakan dalam eksperimen tu. Okay. Kalau secara general, jawapan dia akan jadi macam ni. Heat of precipitation is change of heat when 1 mole of precipitate is formed from its ion solution. Ini adalah general meaning. Okay. Ini general meaning. Yang ini adalah based on experiment. So bezakan Kena bezakan antara dua ni. So based on experiment dengan general meaning kena bezakan. Okay. Saya proceed. Next. Kita tengok equation ni. Mg plus Pb NO32 produce Mg NO32 plus Pb. Delta H dia adalah negatif 112 kJ per mole. Okay, ni adalah saya tengok ni negatif. Saya tahu dia adalah exothermic. Kalau exothermic dia turun tangga. Okay. So kat sini dia adalah displacement reaction. Ni displacement reaction sebab dia kena displace. Okay, so kat sini dia kata 100 cm3 of 0.5 mole per m3. Okay, magnesium powder dia adalah excess. So tak kisah, tak kira dia punya mole. Okay, so kita tengok eksperimen ni. Untuk eksperimen ni, okay, dia pakai bika. Dia masukkan granul ni, spatula ni. Dalam ni ada magnesium powder, lead to nitrate. So, dekat sini, what is the mistake? Apa masalah dia? Okay, very good sebab dia pakai beaker. Dia tak boleh pakai beaker, dia kena pakai apa? Dia kena pakai apa?
Okay, very good. Okay, so they're using beaker instead of plastic or polystyrene cup. Okay. So, sampai sini pun cukup Ini saya beritahu secara penuh ayat dia. Yang ini saja jawapan kamu dah boleh dapat markah So, they're using a beaker. Give your suggestion. So, saya dah beritahu suggestion dia adalah kita pakai polystyrene cup. Use polystyrene cup ataupun plastic cup. Okay. Lepas tu, why is magnesium powder used instead of magnesium ribbon? Kenapa kita tak pakai ribbon, kita pakai powder? So, kita dah belajar dalam topik 1 dalam form 5 topik 1. To increase rate of reaction. Okay, very good Olia betul. Okay, so kamu kata increase, kamu kena, kalau nak kata surface area, kamu kena beritahu total surface area. Okay, to increase also the rate of reaction. Become faster. Kenapa dia boleh become faster, Rashika? Itu soalan dia. Kenapa pakai magnesium powder lebih faster? Okay. Saya suka jawapan yang ni Saya suka jawapan ni. To increase total surface area. Ataupun ayat comel macam mana? To increase ni ayat ni lagi comel kot. Saya buat sini. To increase rate of reaction by increasing the total surface area. Ni lagi comel lah. Ni nampak sangat kamu faham konsep kimia tu. Higher rate of reaction boleh juga. Boleh. Okay. Write the ionic equation for the reaction. So dekat sini equation dia adalah ni MgNO3. Kini senang sangat. So kita potong NO3 sebab dia adalah apa orang kata ion tu? Spectator ion Spectator ion. Okay. So Pb 2 plus produce Mg2 plus Pb. So ini adalah ionic equation dia. Okay. Lepas tu, why thermometer used instead of glass rod to stir the mixture? Kenapa? Kenapa kita tak kacau pakai glass rod? Okay, very good To reduce heat loss boleh? Okay, to reduce heat loss from by absorption, due to absorption by the apparatus. Okay, tak payah banyak-banyak pakai apparatus lain. Okay, Alisha boleh? Betul, Sofia betul. Okay. So to reduce heat loss due to absorption by the apparatus. Okay, why is excessive magnesium used in reaction? Okay, kenapa kita pakai excessive magnesium? Kita pakai excess magnesium. Okay, very good. To ensure all Pb2 plus ion are displaced. Is displaced by completely by magnesium. Okay dah. Okay, betul betul. Okay, next. Determine number of mole of lead metal displaced. Saya metal displaced. Ayat dia macam salah sini
Sini maksudnya determine the number of moles of lead ion displaced from lead to nitrate solution. Okay. So kat sini kat sini dia dah bagi 100 dengan 0.5 mole So kira mole tu lah. Lepas tu dia punya temperature dia adalah berapa ni? Dia tak bagi temperature. Nak cari mole je dulu. Kita cari mole dulu. So tengah kereta je lah. So mole dia adalah MV over 1000. So 100 times 0.5 over 1000. So jawapan dia adalah 0.05 mole Pakai yang ni je. MV over 1000 ni. 100 dengan 0.5 ni So dapat 0.05 mole. Lepas tu dia suruh cari heat change. Okay. So kita dah tahu mole dia adalah 0.05 mole. Kita nak cari data cari H dulu. H adalah MC theta 100 kali 4.2 kali dengan temperature tak tahu. Theta. Okay. So ni tak tahu. So tapi ni dalam unit joule Ni unit dia joule. Okay. Lepas tu data H sama dengan berapa data H tadi? Lupa lah. Ini lupa je. Data H dia sama dengan 112 112. Okey, sama dengan negatif 112 kilojoule per mole. Okey. So kita tahu data H sama dengan H over mole. Okey. Tapi data H ni dalam keadaan kilojoule kan? Okey, so maksudnya 112,000 lah. Sama dengan 100 kali 4.2 theta per 0.05. Ni faham tak ni? Kat sini okey tak? Yang ni data H dengan ni. Okey. So, theta dia adalah 112,000 bahagi 100 kali dengan 4.2. Yang ni pula ni darab dengan 0.05. Okay. So 100 kali 4.2 adalah 42 kan? 420. Okay. So maksudnya 112,000 darab 0.05 bahagi 420. Okay, so dapat 13.333 darjah Celsius. Okay. Ni matematik ni matematik. Dia nak heat change je. Oh, dia nak heat change. Tak, dia nak kena temperature kan? Dia nak temperature kan, Alisha? Sekejap saya tengok balik Oh, dia nak heat change sini. Untuk G kita jawab G dulu. So, kalau G dia sampai sini je lah. Okay. Sorry Yang ni adalah jawapan seterusnya. Kalau nak heat change H sama dengan data H kali dengan mole So data H 112 kali dengan 0.05. Ni dia. So dapat 112 kali dengan 0.05. So sini adalah ni kilojoule So 5.6 kilojoule. Okey, sama dengan 5600 joule.
Okay, ini adalah heat change dia. Okay, lepas tu tadi saya dah beritahu soalan seterusnya adalah maximum temperature. So maximum temperature kita dah beritahu dia punya heat change kan, theta dia. So kita kena tambah je lah 29 sebab dia kata determine the maximum temperature of mixture if the initial temperature of lead to nitrate solution is 29.0 degree Celsius. Kita dah kira the theta dia kan. So kita just tambah je lah. So maximum temperature is 29.0 plus 13.3 equal 42.3 degree Celsius. So kamu kena tengok soalan dia kata maximum temperature, pakai maximum temperature. Jawab tadi. Okay. Next, draw energy level diagram. Dia adalah exothermic, dia naik tangga ke turun tangga? Okay, very good. Dia adalah exothermic, dia turun tangga. Okay, so jawapan dia adalah macam ni. Okay, ni jawapan dia. Okay, saya selalu ingatkan y-axis energy turun tangga, anak panah ke bawah, reaktan dengan produk. Yang ni dia pakai ion equation dengan delta H. Saya ulang banyak kali supaya kamu ingat Okay, ini dia kena analyzing The experiment is repeated by using iron powder to replace magnesium powder. Predict the heat of displacement for the reaction and explain why. So sekarang ni tadi kita pakai magnesium. Lepas tu dia pakai iron. Okay. So kita belajar. Okay. Kalau nak. Kan? Okay. So tadi kita guna magnesium. Okay. Dengan lead. Lepas tu kita gantikan magnesium ni dengan iron pula. Okay. So mula-mula kita pakai magnesium dengan lead. Lepas tu kita ganti magnesium pula. Magnesium dengan iron. Okay. So soalan dia. Saya saja tunjuk ni supaya kamu nampak jelas dia punya jarak. Okay. So dia kata predict the heat of displacement for the reaction and explain why. So kamu rasa macam mana dia punya heat of displacement dia? Okay, very good. The heat of displacement become lower lah kan? Becomes lower. Lower than berapa? Negative 112 kilojoule per mole. Okay, because apa? Kamu boleh cakap the distance the distance between iron and lead is closer in electrochemical series compared to magnesium and lead. Ni boleh jawab macam ni. Sama tengok dia punya distance dia lagi dekat kan daripada Mg dengan Pb. Atau kamu boleh jawab okay, iron is less electropositive than magnesium. Boleh juga. Sama je konsep dia. Okay, tapi kalau nak nampak, saya suka ayat ni. Sebab kita boleh nampak dia punya jarak. Tapi kamu boleh, ini adalah secara penerangan dia. Ini pun boleh juga. Okay.
Number 3. Kita habiskan. Sekarang baru. Okay. Kita habiskan sampai 20 paper tu takut tak sempat. Kita try dulu. Okay, number 3. Okay, 100 cm³ of 1.0 mol per dm cube sodium hydroxide solution is added to polystyrene containing 100 cm³ of 1.0 mol per dm cube nitric acid. So, ni adalah neutralization. Temperature of mixture increases from 20 degrees Celsius, 39 degrees Celsius to 35.5 degrees Celsius. Okay. Why is polystyrene cup is used in this experiment? Kenapa kita gunakan polystyrene cup? Very good. To reduce heat loss to surrounding. Andai lah kamu. Bagus. Very good Okay. Write the ionic equation. Yang ni senang sangat-sangat. Kamu tak payah fikir Sebab kita tahu dia adalah neutralization. Neutralization. So, dia punya... Macam mana dia? Okay, so kita pakai ionic equation yang membentuk water. Very good. So, ini adalah ionic equation ni. Dah, tak payah kiak dah. Tak payah buat kanan kerja pun boleh dapat jawapan. Okay, calculate the number of moles of hydrogen ion. So, kamu tengok sini, nanti tengok nitric acid. So, 100 times 1. 100 times 1 bagi dengan 1000. So, dapat 0.1 mole. Sama juga dengan hydroxide, 0.1 mole. Okay, dua-dua pun 0.1 mole So, number of water produced pun 0.1 mole Sebab dua-dua 0.1 mole. Okay. So, number of water produced pun 0.1 mole. Okay. So, sekarang ni dia suruh kira heat released in the experiment. Heat released in the experiment. So, dia dah bagi dekat tadi, dia bagi 100 cm³ alkali dengan 100 cm³ acid. So, dia punya heat dia adalah 200 times 4.2 times. Okay, tengok dia punya increase dia. So, sini kita tengok 35.5 tolak 29 So, 6.5. So, sini 6.5 degree Celsius. Tekan kalkulator. 200 times 4.2 times 6.5. So, dapat 5460 joule ataupun 5.46 kilojoule. Boleh dua-dua boleh tak ada masalah. Ini adalah heat release saja Heat release saja. So, tak payah ada per mole. Okay. Calculate heat of neutralization baru bahagi dengan mole. So, heat of neutralization okay, sama dengan 5.6. Okay, ni adalah exothermic. So, negatif Jangan lupa 5.46 divide by 0.1. So, dapat negatif 54.6 kilojoule per mole. Okay, senang je Lepas tu, disuruh ditanya draw energy diagram. So, energy diagram dia adalah exo. So, dia adalah naik tangga, turun tangga. Exo. Very good. Dia turun tangga. So, turun tangga. Jangan lupa y-axis mesti label energy. So, ini jawapan dia. Okay, senang je. Tak ada masalah Tengok turun tangga semua. Lepas tu predict heat of neutralization of sodium hydroxide is replaced by ammonia. Okay, tadi strong alkali kita ganti dengan weak alkali. Okay, so heat of neutralization dia berapa?
Very good. Lower than 54.6 eh. Okay, less than negative 54.6 kilojoule per mole. Okay. Kenapa? Sebab ammonia ionizes partially in water to form low concentration of OH minus ion. Okay. So ammonia molecule tadi kan? Ammonia molecules reabsorb heat release kan? Heat release. Okay. Reabsorb heat release. Kenapa dia absorb heat release? To ionize completely. In water. Complete ionization. Okay, boleh? Some of heat release is absorbed for the... Asal nitric acid, Rashika? Ini ammonia. Some of heat release is reabsorbed for ammonia to ionize completely. Okay, betul. Kena betulkan chemical substance. Okay, very good. Okay, boleh terima kalau nitric acid tukar jadi ammonia. Okay, next. Soalan yang terakhir untuk hari ni, saya nak habiskan nombor 4. Okay. So, kita tengok ini adalah heat of combustion of ethanol. Okay, ethanol ni kita bakar, kita panaskan air dalam ni. Okay. So, kita kena tahu mass sebelum dan selepas ethanol. Sebab kita nak tengok berapa bilangan dia terbakar. Lepas tu, kita kena tahu volume of water sebab kita nak guna untuk mass. Lepas tu, kita kena tahu the different temperature. Okay. And so, kat sini kita kira 30 darjah Celsius. Dia different in temperature. Okay. What is meant by heat of combustion? Okay. Heat of combustion is heat release kan, sebab dia hasilkan heat. Dia release heat is heat release when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. Okay, ini adalah general Ini general meaning. Sebab dia minta general, pakai general meaning. Dia tak minta based on experiment. Okay. So, heat of combustion is heat released when 1 mole, jangan lupa mesti ada perkataan 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. Okay, next, calculate heat of combustion of ethanol. Heat of combustion. Heat of combustion. So, kita tengok mass of ethanol. So, kita kena kira H dulu. H adalah 200. Jadi volume volume ni 200 kali 4.2 3 kali dengan 30 darjah Celsius. 200 4.2 30. So 25,200 joule sama dengan 25.2 kilojoule. Okay. So mole dia kena pakai mass over molar mass. Mass untuk ethanol adalah 142.78 tolak 141.86. Okay, molar mass dia adalah ni ethanol. So dia 2C, 2 kali 12 ada 1O16 ada berapa H Ada berapa H?
Sekejap. Etanol. C2H5OH. Okay, so dia ada 6H ya. Tambah 6. Okay, ini adalah molar mass dia. Okay. Ini kurungkan. Salah faham pula. Okay. So, kita dapat. Okay, 142.78 tolak 141.86. Asal terbalik? Itulah. 0.92 bahagi dengan 2 kali 12. Sorry, 24 24 tambah 16 tambah 6. Dia etanol kan? 24 tambah 16 tambah 6. Okey, 6. 46 sama dengan 0.92 bahagi 46, 0.02 mol. Okey, dah cari mol. So, kita nak cari delta H sama dengan 25. Okey, positif ke negatif? Negatif kan? 25.2 bahagi dengan 0.02. Oh, dia dah bagi 46 eh? Penat aku kira. Bengong kami lah. Okey. Okey. Bahagi 0.02. Okey. So, dapat salah 25.2 bahagi 0.02. Okey, so jawapan dia 1260 kilojoule per mol. Jangan lupa kena ada unit negatif. Okey, ni jawapan dia. Okey. So, ingat step pertama, heat release. Step kedua, number of mole. Step yang ketiga, heat of combustion. Okay, 3 markah. Okay, next, table 4 shows reactants of heat neutralization for reaction 1 and 2. So, kalau reaction 1, HCl plus NaOH. Reaction 2, CH3COOH. Yang ni adalah hydrochloric acid. Yang ni adalah ethanoic acid. So, kita tengok kalau yang eksperimen pertama, negatif 57. Eksperimen kedua, negatif 53. Okay, explain the difference. Kenapa dia ada perbezaan? Okay. So, kita tahu. Sekarang ni acid pula HCl dengan ethanoic acid. So, kamu boleh tahu HCl is a strong acid which ionizes completely in water to form high concentration of H plus ion. Okay. Lepas tu, kita tahu pula untuk ethanoic acid is a weak acid which ionizes partially in water to form low concentration of H plus ion. Okay. Lepas tu, sum of heat release is used to for ethanoic acid to ionize completely in water. Okay. Nak habis dah. Okay.
So ada 3 point 3 point. Point yang pertama, kita beritahu HCl strong acid. Yang kita beritahu yang kedua, acid with acid and especially. Point yang ketiga, some of heat release is used for ternary acid to ionize completely in water. Okay. Next. Nak beda lagi 2 soalan. Okay, next adalah 0.1 mole HCl. Syamiza. Okay, 0.1 react with 0.1 mole Syamiza. Sodium hydroxide solution. Okay, so dia suruh kira temperature change. Okay. Dia beritahu 0.1 mole, 0.1 mole lah kan. Okay, so dia suruh kira temperature change. Tadi 57.3 data H dia. Data H Kamila. Data H sama dengan negatif 57 kilojoule per mole. Okay, so mole dia 0.1 mole. So H sama dengan 57.3 kali 0.1. Kenapa kali? Sebab kita tahu data H ni. Data H ni sama dengan H over mole. Kita nak tahu H berapa So H sama dengan data H kali dengan mole. So data H adalah 57.3 kali dengan 0.1 sama dengan 5.73 kilojoule. Kita nak dalam joule sama dengan 5730 joule. Okay. Dah cari heat release, kita kena cari temperature change. So H sama dengan dia pakai tadi 100 km3 100 kali 4.2 kali dengan theta sama dengan 5730. Okay. So theta sama dengan 5730 bahagi 100 kali 4.2. So 100 kali 4.2 420. So 5730 bahagi 420 13.6 degree Celsius. Okay, so last untuk kali ni, draw an LNG level diagram for neutralization reaction in reaction 2. So ini adalah dia punya jawapan So ini adalah exothermic, dia turun tangga. Okay, so ini jawapan dia. Ini jawapan dia. So kamu tengok dia negatif. Ini dia suruh tanya untuk ethanoic acid kan. Reaction 2. Okay, so CH3. Kamu kena tahu equation lah Equation antara nitric ethanoic acid dengan sodium hydroxide. Okay, so dapat CH3 COONA plus H2O. Okay, so ini bahagian reaktan dan bahagian produk. Okay, dah habis untuk hari ni. Penat ya. Okay, so kalau kamu kurang faham tentang beberapa soalan dalam ni, saya cadangkan nanti kamu tengok video yang akan saya upload di YouTube. Dan kalau tak faham lagi, baru tanya saya lagi. Tolong tanya kalau nak beri kefahaman lagi tinggi. So itu saja. Ada apa-apa masalah? Kalau tak ada, kita berhenti Okay, so kita berhenti kat sini. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi hadir kelas kita. So alhamdulillah dalam 71 orang daripada 89 orang hadir
Itu adalah satu kehadiran yang bagus. Cuma kalau dapat mencecah 80 tu lagi best. Okay, so itu saja. Bye. Thank you. Bye. Annyeong. Assalamualaikum.